Okey, dalam video ini cikgu akan menerangkan contoh. Okey, sambungan kepada video sebelum ini. Cikgu akan menerangkan setiap contoh yang ada dalam buku teks, iaitu contoh 2 hinggalah contoh 8. Okey, serangkan secara ringkaslah. Okey, contoh 2. Ini adalah contoh-contoh soalan yang boleh ditanyalah dalam peperiksaan berkenaan dengan ubahan langsung. Okey, contoh 2 di sini. Sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu Y. Okey, so jarak itu mewakili pembeli ubah 1 Y. Berubah dengan masa T. Berubah dengan masa T. Dia tidak beritahu berubah secara langsung ke apa. Dia hanya sebut berubah dengan masa T. Seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, ini jadual dia. Okey, jadi soalan dia, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Mana satu yang dia berubah secara langsung, dengan T atau dengan T kuasa 2. Okey, jadi kita akan guna apa yang kita sudah belajar sebelum ni, iaitu ada dinyatakan, cikgu ada ajar sebelum ni, untuk ubahan langsung, pemalar K dia adalah, itu nilai Y dibahagi dengan nilai X, dia akan mendapat satu nilai yang tetap ataupun malar. Jadi kita guna saja, kita cuba saja satu persatu. So di sini ada nilai T, ada nilai Y. So kita carilah nilai Y bahagi T, iaitu K. K itu adalah pemalar kan. So adakah kita akan dapat satu nilai yang malar? Jadi di sini 14 bahagi 2 dapat 7. 28 bahagi 4 dapat 7. 42 bahagi 6 dapat 7. 56 bahagi 8 pun dapat 7. Dan seterusnya. Didapati semua nilai dia adalah sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan Y berubah secara langsung dengan T. Kerana nilai Y bahagi T adalah sama ataupun pemalar. Okey. Jadi yang kedua, T kuasa 2. Kita guna kaedah yang sama. Tetapi disebabkan dalam jadual ni tiada T kuasa 2, yang ada hanyalah T. Jadi kita kena tambah sendirilah dalam jadual itu T kuasa 2. Ataupun kita terus kira T kuasa 2. Macam ni lah. Y bahagi T kuasa 2. So, 2 kuasa 2. Kita dapat 3.5. So, 4 kuasa 2. Kita dapat 1.5. So, didapati nilai dia tidak malar, tidak sama. Jadi, itu adalah bukan ubahan langsung. Jadi, kita boleh kata Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Kerana nilai Y bahagi T kuasa 2 bukan pemalar. Okey. So, itu cara kita menentukan dia ubahan langsung atau tidak. Sekiranya kita diberi set data dalam jadual seperti ini. Okey. So, itu contoh 2. Contoh 3. Ini lagi senanglah. Dengan melukis graf Y melawan X. So, kamu kena lukis graf lah. Jadual dia sudah bagi. Tinggal kamu plot graf. So, mungkin kalau keluar soalan begini, dia akan sediakan kertas graf lah. Okey, jadi cikgu terus saja pergi penyelesaian. Okey, dia ada jadual. And then, apabila kamu lukis graf, and then soalan dia, kejap soalan dia, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Dia mau tanya, Y dengan X ni berubah secara langsung atau tidak? Jadi, ini pula kita guna yang cikgu ada ajar sebelum ni juga. Kita untuk ubahan langsung, kita mesti dapat graf yang bermula daripada kosong-kosong kan. Dan dia mesti garis lurus. Jadi, itulah cara kita menentukan dia. Kita plot graf. Kalau kita dapat mula dari kosong-kosong dan garis lurus, maka itu adalah ubahan langsung. So, untuk data ini, soalan ni dia sudah tolong buatlah. Kita dapati garis ini tidak bermula pada asalan ataupun kosong-kosong di sini. Jadi, kita terus buat kesimpulan Y tidak berubah secara langsung dengan X. Okey. Next, sebelah. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 atau tidak. So, graf sudah ada. Cuma kita tiada X kuasa 2. Ini adalah X. So, untuk plot graf, kamu kena cari sendiri X kuasa 2. Senang saja. Kasih kuasa 2 saja. 2 kuasa 2. 4.
302, 9, 402, 16, 502, 25. Okay. And then, bila kamu plot graf ini, kamu dapati graf itu bermula daripada asalan 00 dan dia adalah garis lurus. So, kita terus boleh buat kesimpulan, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Seterusnya, contoh 4. Okay, so ini adalah bentuk-bentuk soalan. Dia boleh tanya macam-macam cara. Okay, contoh 4. Diberi M 0.8 dan N 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N jika M berubah secara langsung dengan N. Okay, M berubah secara langsung dengan N. Jadi ini pun cikgu sudah ajar sebelum ni. Macam mana mau tulis ubahan langsung? Inilah. Yang pertama, cikgu salin balik saja yang ini ya. Okey. M berubah secara langsung dengan N kan? Okey. Lepas tu M sama dengan, ingat balik bila kita letak sama dengan mesti tambah huruf K pemalar N. Okey. Jadi sekarang tugas kita mesti cari nilai K. Macam mana mau cari? Guna nilai yang dia bagi dalam soalan. M 0.8, N 0.15. Jadi daripada sini, persamaan ini kalau kita tulis balik, K adalah sama dengan M bahagi N. Jadi kamu gantilah M itu dengan 0.8 dan N itu dengan 0.125. Okey, tengok di sinilah. Tu dia ganti M 0.8, N 0.125, maka kamu dapatlah K 6.4. And then jawapan akhir jangan lupa tulis balik. Tadi tadi persamaan dia adalah Y sama dengan KN kan. Jadi K kita sudah dapat nilai, tulislah nilai yang kita dapat 6.4 N. Inilah dia punya jawapan akhir. Okey, itu cara kita mengungkapkan M dalam sebutan N. Okey, B. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Okey, so ikut saja ayat yang diberi dalam soalan. Ikut sinilah. M berubah secara langsung dengan apa? Punca kuasa 3N. Punca kuasa 3N. Tulis baliklah. Ini. Lepas tu step yang sama, M sama dengan. Bila letak sama dengan, mesti ada huruf K. Tulis balik. Punca kuasa 3N. Okey. Lepas tu ganti nilai. Sama seperti tadi. M 0.8, N 0.125. Maka kamu carilah nilai K. Okey, pindah-pindah. Kamu akan dapat 1.6. Dan jangan lupa jawapan akhir mesti tulis balik. M sama dengan ni 1.6. K yang kamu dapat 1.6 punca kuasa 3 N. Inilah dia punya jawapan akhir. Okey. Itu contoh 4. Contoh 5. Pemanjangan spring X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. Jadi ikut saja dalam soalan, dia sudah bagi tahu. X berubah secara langsung dengan W. X berubah secara langsung dengan W. X sama dengan KW. Okey. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3. Pemanjangan spring adalah X kan? Maksudnya dia sudah bagi sini. X adalah 3 apabila diletakkan pemberat 200 gram. X 3 apabila W sama dengan 200. Ungkapkan X dalam sebutan W. So, kita mau cari nilai K. X ada diberi 3. K mau cari. W 200 lah. Jadi K sama dengan 3 bahagi 200. Kamu akan dapat. Okey, inilah jawapannya. 0.015.
Okey, disebabkan dia mau ungkapkan, maka kamu kena tulis balik jawapan akhir. X, maksudnya kalau kamu berhenti di sini saja, kamu dapat K. Ni ramai ni pelajar jawab begini. Dia dapat K, dia stop. Kamu tidak akan dapat markah. Okey, sebab jawapan akhir kamu mesti tulis penuh. X sama dengan ini. Maksudnya ambil balik yang ini. Kamu hanya ganti dia punya nilai K dengan nilai yang kamu dapat. Ini. Okey. Ini dikira jawapan. Okey, itu contoh 5. Contoh 6. Okey, sama juga, diberi Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y 0.14 apabila X 0.2, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Okey, ini senang. Sama kaedah dia macam tadi. Dia sudah bagi tahu Y berubah secara langsung dengan X. Jadi Y sama dengan K X. Cari dulu nilai K. Macam mana mau cari? Ada dia bagi nilai dalam soalan. Y 0.14. Ganti. K mau cari. X berapa? 0.2. Jadi K adalah 0.14 bagi 0.2. Kamu akan dapat, tengok saya jawapan sini, 0.7. Okey. Dapat 0.7. Jadi tulis balik persamaan penuh itu daripada sini. Ambil dari sini. Y sama dengan berapa tadi K? 0.7 X. Okey, baru kita boleh jawab soalan A. Dia tanya. Okey, soalan A. Hitung nilai Y. Dia suruh cari Y apabila X 5. Gantilah X itu dengan 5. Maka kamu dapatlah 3.5. Itulah jawapannya. Okey. Soalan B pula. Soalan B ya. Hitung nilai X apabila Y 0.875. Jadi, kita masih guna persamaan yang sama. Okey. Persamaan yang sama. Cuma sekarang dia suruh cari apa? X. Dia suruh cari X. Dia beri Y. So, kita mau cari ini. Y dia sudah bagi 0.875. Jadi, kita mau cari X. Pindah je lah. 0.875 bagi 0.7. Kamu akan dapat jawapan. Malas mau kira. Tengok je jawapan sini. Adakah jawapan? Nah, sini sebelah. 1.25. Okey. Cikgu laju ah. Kalau laju, don't worry. Ini video cikgu upload di YouTube. Kamu boleh ulang-ulang sampailah kamu faham. Okey, itu contoh 6. Contoh 7 ada 2 lagi. So, contoh-contoh ini dia punya soalan semakin mencabar. Okey, contoh 7 ni dia dalam bentuk aplikasi. Okey. Luas L satu semi bulatan berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya. Jadi dia sudah bagi tahu L berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya di kuasa 2. Okey, ikut saja ayat dalam soalan. Diberi luas semi bulatan itu ialah 3.08. Luas. Okey. 3.08 apabila diameternya ialah 2.8. Jadi dia sudah bagi. Kalau luas dia 3.08, maka diameternya ialah 2.8. Itu maksud dalam soalan. Jadi soalan dia, hitung nilai D apabila L 19.25. Dia suruh cari D. D tidak tahu berapa. L dia sudah bagi 19.25. So, cara dia sama juga macam tadi. Okey, kamu terus saja buat begini. L sama dengan K di kuasa 2. Cari dulu K. Macam mana mau cari? L ada diberi dalam soalan ini.
3.08. K mau cari D kuasa 2. D ada dia bagi 2.8. 2.8 kuasa 2. Jadi K adalah 3.08 bahagi 2.8 kuasa 2. Kamu akan dapat jawapan. Ikut saja dalam sini. 11/28. Tulis persamaan penuh. L sama dengan 11/28 D kuasa 2. Sekarang dia suruh cari apa? Dia suruh cari D. Ini dia suruh cari. Bila dia suruh cari D, L dia akan bagi. Adakah dia bagi? Ada. 19.25. Ganti je lah. 19.25 sama dengan 11/28 D kuasa 2. So, teruskan pengiraan. Okey, tengok sini. D kuasa 2 sama dengan ni. Ini pindah pergi sebelah lah maksudnya. Okey, dapatlah D sama dengan punca kuasa 49.7. So, ingat D kuasa 2. So, kita mau cari D. So, kena kasih punca kuasa 2. Okey, langkah alternatif. Boleh tengok sendiri dan cuba fahamkan. Tapi cikgu galakkan guna ini. Okey, yang terakhir. Contoh yang terakhir. Tempoh ayunan E saat bagi satu bandu ringkas berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. E berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 panjang benang. P. Tulis terus supaya senang. Diberi bawah satu bandu ringkas dengan panjang benangnya ialah 9 cm. Panjang benang 9 cm. So, P dia 9. Mempunyai tempoh ayunan E sebanyak 1.2 saat. Okey. Hitung tempoh ayunan. Hitung tempoh ayunan. Maksudnya dia suruh cari A. Dalam saat jika panjang benang ialah 25. So, P dia sudah bagi 25. So, kaedah yang sama. Terus saja. A sama dengan mesti tambah K punca kuasa P. Kita mau cari K. Okey, macam mana mau cari K? Ada dia bagi P9, ganti saja. A pun dia ada bagi 1.2. Jadi K sama dengan 1.2 bagi punca kuasa 9. 1.2 bahagi 3. Kamu akan dapat. Tengok saja sini. 0.4. 0.4 ni ya. So, tulis persamaan penuh. A sama dengan 0.4 punca kuasa P. Sekarang dia suruh cari A. Mau cari. P dia ada bagi 25 dia cakap. Okey, 25. So, kira lah. Ni tekan kalkulator saja. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 2 saat. Okey. So, habis sudah perbincangan contoh. Sekarang kamu buat latihan. Candle 1.1B. Oh, banyak. Mau buat semua kan ni? Sian kamu kan, banyak kerja rumah. Jadi, cikgu bagi 4 soalan lah. Daripada 9 ni, cikgu minta kamu buat 4 soalan. 9. 6. 6, 7, 8, 9 lah. Ini soalan yang mencabar. Yang atas-atas tu cikgu rasa memang kamu boleh jawab. Okey, so jawab soalan 6, 7, 8, 9. Sekian, terima kasih.